Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai search, iaitu chapter 4 daripada matematik tambahan tingkatan 4. Jadi sebelum kita kenal dengan apa itu search, cikgu nak ingatkan semula para pelajar berkaitan dengan sejarah nombor. Okey, kita lihat dulu dari mana munculnya nombor dan di mana search itu berada dalam kumpulan nombor yang tersebut. Asalnya nombor tercipta adalah daripada bermula dengan nombor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi pada zaman dahulu, nombor-nombor yang satu dan bermula dengan 1 ni disebut sebagai natural numbers ataupun nombor asli yang mana menggunakan simbol N besar sebagai wakil kepada natural numbers. Jadi, pada asal kejadiannya, bila sampai ke nombor 10, masalahnya natural numbers ni tak ada nombor kosong. Jadi, mereka tulis 10 tu 1. 1 dah sama dengan 1 yang asal yang ada kat sini. Okey, dah sama dengan 1 yang ada pada awal nombor ni. Jadi mereka agak susah. Jadi macam tak menjadilah nombor ni kan, sebab nombor 10 tu dah sama dengan nombor 1. So mereka cipta kosong. Okey, mereka cipta kosong. Jadi bila dah ada kosong, dah ada senarai number ni dah berubah, jadi tukarlah namanya menjadi whole numbers. Okey, ataupun nombor bulat. Yang mana menggunakan simbol W besar sebagai wakil kepada whole numbers. Jadi natural numbers daripada bermula dengan nombor 1, whole number bermula dengan kosong. Jadi natural numbers ni berada dalam whole numbers lah. So dia adalah subset kepada whole numbers. Okay. Jadi bila dah ada 0, 1, 2, 3, 4, jadi nak tulis 10 tak ada masalah, nak tulis 100 tak ada masalah. Timbul lagi masalah apabila mereka nak ukur pada masa tu ada kejadian ada orang berenang. Okey, bila orang berenang, ukuran daripada atas permukaan air ke atas mereka boleh ukur menggunakan nombor whole numbers ni lah. Tapi bila orang tu menyelam ataupun bila mereka gali lubang, bila nak ukur kedalaman ke bawah daripada paras yang sepatutnya, jadi timbul masalah lagi. Maka dicipta nombor-nombor negatif yang menunjukkan dia berada di kawasan di bawah permukaan bumi untuk ukuran pada masa tu lah. Jadi bila dah ada tambahan nombor negatif, okey, mereka tukar lagi nama kumpulan ni menjadi integers. Okey, integer yang kamu kenali sebagai integer positif, integer negatif. Okey, jadi di sini sebenarnya integers ni adalah gabungan daripada whole numbers dan juga nombor-nombor negatif. Okey, integers pula mereka gunakan simbol Z besar sebagai wakil kepada integers. Kemudian bila mereka alihkan nombor-nombor integer ni kepada satu garis nombor, mereka dapati ada ruangan antara kosong dengan 1 dengan 2. Jadi kalau ukuran tu berada di antara 0 dan 1 ni, apa nombor yang mereka nak letak? Jadi dekat situ wujudlah pula rational numbers. Okey, wujud pula rational numbers yang menggunakan simbol Q besar ataupun dalam bahasa Melayu dia nombor nisbah. Jadi muncullah nombor-nombor nisbah yang wujud di antara nombor-nombor yang ada pada integers ni. Okey, jadi mereka rasa okey, senarai nombor mereka dah mula lengkap lah, sebab setiap point di antara ni ada nilainya. Nombor nisbah ni nombor-nombor yang boleh ditulis dalam bentuk nisbah. Okey,
Tapi ada juga nombor-nombor yang tak boleh ditukar kepada bentuk nisbah. Kalau macam nombor 2. 2 tu pun adalah bentuk nisbah sebab 2/1. Okey, tapi ada nombor-nombor yang kita langsung tak boleh tukar kepada bentuk perpuluhan ataupun bentuk pecahan. Sebab yang perpuluhan ni pun boleh ditukar pada pecahan. Sebab tu 2.25 ni dikira sebagai nombor nisbah. Jadi bila ada nombor, let's say macam square root 2. Okay, ataupun kita panggil sebagai set 2 lah set 2 ataupun square root 2, itu tak boleh tukar kepada nombor nisbah. Jadi daripada situ timbullah lagi satu bentuk kumpulan nombor yang dinamakan sebagai real algebraic numbers ataupun nombor nyata algebra. Yang mana nombor-nombor nyata algebra ni dia menggunakan simbol A dan R kecil kat bawah tu. Okay, A besar dan R besar tapi jadikan dikecilkan ke bawah. Okay, yang ini dinamakan sebagai algebraic numbers, real algebraic numbers. Mana ia merangkumi kumpulan nombor-nombor punca kuasa 2, negatif punca kuasa 3 ataupun kita sebut sebagai set 2, negatif set 3, 1 tambah set 3 dan sebagainya lah. Ada banyak lagi contoh. Okey. Kemudian bila dah ada real algebraic, okey, kita sambung pula dengan nombor-nombor yang contohnya nombor-nombor yang dia tak boleh stop. Okey, maksudnya nombor-nombor yang kita, kalau kita tukar kepada perpuluhan, dia tak boleh stop. Nombornya continuous, panjang. Yang itu kita panggil sebagai real numbers ataupun nombor nyata yang kita gunakan simbol R. Okey, contohnya eksponen, nanti awak akan jumpa dalam bawah tajuk log. Pi yang awak memang dah kenal. Ln 2, okey, ln ni adalah log asas eksponen, log asas E disebut sebagai ln. Okey, yang ni semua nombor-nombor yang macam ni disebut sebagai nombor nyata. Real numbers dan juga real algebraic numbers ni kita sebut sebagai nombor-nombor bukan nisbah. Okey, kat sini tadi dah ada nombor nisbah. Jadi yang dua-dua ni tergolong dalam irrational numbers. Okey, jadi set ni tergolong dalam irrational numbers. Eksponen pun irrational numbers. Nombor-nombor bukan nisbah. Okey. Kemudian sebenarnya ada kumpulan lagi besar daripada nombor-nombor ni, yang mana kalau kita ada square root negatif 2. Kan nombor negatif, kalau kita tekan kalkulator ada square root di luar, kita akan dapat math error kan. Okey, yang itu dinyatakan lagi sebagai nombor-nombor hayalan. Okey, imaginary numbers. Yang mana menggunakan simbol I besar sebagai wakil kepada imaginary. Okey, yang ini melibatkan I, okay, imaginary numbers I. I ni bermaksud square root negatif 1. Okay, ini kita akan belajar kemudian. Jadi semua nombor-nombor ni, semua nombor-nombor ni dia tergolong dalam complex number. Okay, complex number iaitu nombor kompleks menggunakan simbol C sebagai complex number.